oleh Allah. Padahal andai kata dibalik 1 juta kali kamu sholawat untuk Rasulullah, dibalas 1 kali daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih daripada cukup hal tersebut. Akan tetapi baiknya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya 1 kali kamu sholawat kepada baginda Rasulullah, maka 10 kali akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula para sahabat, adabnya kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tatkala turun ayat Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka para sahabat baginda Nabi Muhammad bertanya kepada baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat pada engkau ya Rasulullah? Padahal mereka adalah ahli Al-Quran, padahal mereka adalah orang yang mengerti akan Al-Quran. Akan tetapi mereka beradab pada baginda Nabi Muhammad, menanyai kepada baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka kata baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, bersalawatlah kalian kepadaku dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bersalawat pada baginda Nabi Muhammad. Maka dengan salawatnya Allah kepada baginda Rasulullah, Allah juga akan bersalawat kepada engkau. Maka sejatinya kemuliaan tersebut, apabila engkau memberikan kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad, kemuliaan tersebut akan berbalik kepada dirimu. Maka akan berbalik kemuliaan daripada Nabi Muhammad tersebut akan berbalik kepada orang-orang yang bersalawat pada baginda Rasulullah. نحن نحتاج إلى مجالس نذكر فيها سيرة رسول الله لنصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج إلى مجالس نقرأ فيها المضرية، نذكر فيها المضرية. نحتاج المجالس نقرأ فيها البردة لأننا نصلي على رسول الله. نحن نحتاج إلى ذلك في الدنيا. Kita perlu atau butuh kepada majelis-majelis yang dimana di dalamnya dibacakan sejarah perjalanan baginda Nabi Muhammad. Kita perlu kepada majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan qasidah burdah, qasidah mudariyah, karena di dalamnya terdapat salawat pada baginda Nabi Muhammad. Maka yakinkanlah kita yang perlu kepada majelis tersebut. لأنه حبيب الله ولأن عندما نصلي عليه بصلاة واحدة يصلي علينا مولانا، ولما يصلي علينا مولانا تتنزل علينا رحماته وفيوضاته. قال الإمام الحداد لو أن الله صلى عليك في عمرك صلاة واحدة لكانت كافية أن تلحقك بالسعداء وأن تدخلك الجنة. صلاة واحدة من الله، فكيف في مجلس واحد كم من الصلاة نصلي على رسول الله وكم مولانا يصلي علينا. لا إله إلا الله. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana disebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad, apabila kita bersalawat pada baginda Rasulullah, maka Allah Taala juga akan bersalawat kepada kita. Apabila Allah bersalawat kepada kita, maka Allah Taala akan turunkan rahmat, akan turunkan anugerah. Disebutkan bahwasanya 1 salawat pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala sudah lebih daripada cukup untuk memasukkan kamu ke dalam syurga-Nya Allah. Bagaimana kamu bayangkan 1 salawatmu dibalas berkali lipat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. ونحتاج لرسول الله في يوم غير هذا اليوم، يوم اجتماع الخلائق أجمعين، وهو قول الإمام البصيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، وإن كنت مذنب وإن كنت مسيء. في ذلك اليوم وفي الحادث العميم عندما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وعندما يشتد الكرب بالخلائق، وعندما تزدحم الناس الأولين والآخرين، الكل يمضون إلى أبينا آدم عليه السلام يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، تشفع إلى الله يقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى سيدنا نوح يقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم يذهبون إليه يقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، إلى كليم الله موسى بن عمران فيذهبون إليه يقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم روح الله وكلمته يذهبون إليه يقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. فإن جينا إلى آدم، وإن جينا إلى نوح أبو الأنف الرسل، وإن جينا إلى خليل الرحمن، وإن جينا إلى الكليم، وإن جينا إلى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، ما لي من ألوذ به سواك. الكل يقول: نفسي نفسي، حتى يأتون إليه. فإذا جاءوا إليه وقال: يا رسول الله تشفع إلى الله. اليوم الغضب من الرب
وذلك اليوم لم يغضب ولن يغضب مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما يقولون له ذلك القول يطمئنهم بفعله كما أنه يطمئنهم بقوله، فيضرب على صدره ويقول أنا لها أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. قال ثم آتي إلى قوائم العرش وأسجد سجدة ويجري الله على لساني محامد على قلبي محامد أحمده بها حتى يرضى الرب ويخاطب مولانا الكريم نبينا محمد: يا محمد ارفع رأسك، الآن الشأن كبير والحال خطير والخلائق كلهم تئن، والله يرحم والنبي يترحم في شأن الخلائق أجمعين، والحق يخاطبه: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لقولك واشفع تشفع، فيشفع ويشفع ويشفع حتى يخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان وأقوام يشفع لهم في ارتقاء درجات عالية في الجنان. وهكذا شفاعته ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. الخلائق كلهم في كرب وشدة ولا مفرج إلا الله، ولكن الواسطة العظمى الذي نحن نحتاج إليه، والأمة تئن وتنزف جراحها في هذه الأيام، ونحن عندما نصلي أو نجتمع أو نذكره صلى الله عليه وسلم إنما نسترحم الله في أمته صلى الله عليه وسلم حتى يرحم مولانا هذه الأمة بما تقر عين نبيها، بما تقر عين نبينا صلى الله عليه وسلم في أمته، فهو الذي صلى الله عليه وسلم ترد عليه أعمالنا خيرها وشرها، وهو الذي يحمد الله على أعمالنا الصالحة ويستغفر لنا. ولربما نحن في غيبة ما نستغفر لأنفسنا، نقع في المعاصي في غفلتنا، ولكن رسول الله يرحمنا ويستغفر لنا من الدنيا. ولهذا نحن نسترحم الله بالصلاة على رسول الله والاجتماع على ذكر رسول الله والمحبة لرسول الله. لما؟ لأنه محبوب الله ولأنه واسطة الله إلينا، فنحن نتخذ ما اتخذه الله واسطة الله إلينا سيدنا محمد، وواسطتنا إلى الله واسطته تعالى سيدنا محمد. Disebutkan bahwasanya kita memerlukan kepada baginda Nabi Muhammad tidak hanya hari ini. Kita perlu kepada baginda Rasulullah bukan hanya hari ini, akan tapi kita perlu kepada baginda Rasulullah di saat semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang taat maupun yang ahli maksiat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan murkanya yang begitu besar. Manusia berdesakan sehingga semua manusia berkumpul dan menuju kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan bahwasanya, wahai Nabi Adam, kamu adalah bapaknya para manusia, maka mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam pun mengatakan bahwasanya, diriku sendiri, aku tidak mampu menyelamatkan kalian, maka pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Pada saat tersebut mereka pergi kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pun mengatakan bahwasanya, diriku sendiri, aku tidak mampu menolong kalian. Mereka pergilah kepada Nabi Ibrahim, mereka pun pergi kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun mengatakan bahwasanya, diriku sendiri dan aku tidak mampu menolong kalian. Pergilah kepada Musa ibn Imran, maka Musa ibn Imran juga mengatakan, diriku sendiri. Pergilah kepada Isa ibn Maryam, mereka pergi kepada Isa ibn Maryam dan juga mengatakan diri sendiri, sampai Nabi Isa ibn Maryam, pergilah kalian kepada Muhammad. Dan pada saat itu baginda Rasulullah SAW, kita semua pergi ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, sebab kita tahu semua yang kita datangi daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa tidak memiliki sebanding dengan sebandingnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala yang murka pada saat
saat tersebut, tidak pernah murka semisal murkanya Allah di saat tersebut, sehingga baginda Nabi Muhammad melihat keadaan tersebut, beliau memukul dadanya baginda Rasulullah seraya mengatakan, ana laha, akulah yang akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pergi ke bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan arasy-Nya Allah, mengucapkan dengan lisan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Engkau adalah Tuhan yang mulia, Engkau adalah Tuhan yang agung. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengangkat kepala Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, berilah syafaat kepada umatmu dengan sesuka hatimu. Maka hal ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada baginda Rasulullah. Maka baginda Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, berikanlah syafaat kepada umatmu, berikanlah syafaat kepada umatmu, berikanlah syafaat kepada umatmu. Sampailah baginda Nabi Muhammad meminta syafaat, tidak ada satupun daripada umat baginda Nabi Muhammad yang ada di dalam api neraka meskipun imannya sebesar biji zarrah. Dalam sebesar biji zarrah pun Nabi Muhammad meminta agar dikeluarkan daripada api neraka. Padahal kita mengetahui bagi manusia di dalam keadaan susah, di dalam keadaan yang dimana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah melalui perantara baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan kita mengetahui bahwasanya baginda Nabi Muhammad telah ditampakkan seluruh amalan kita kepada baginda Rasulullah, baik amalan baikmu maupun amalan burukmu telah ditampakkan di hadapan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan apabila baginda Rasulullah ditampakkan amalan baikmu, maka baginda Rasulullah akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila amal burukmu ditampakkan di hadapan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, baginda Nabi Muhammad meminta ampun atas dosa yang telah engkau perbuat. Padahal dosa tersebut telah ditampakkan oleh baginda Nabi Muhammad, senantiasa rahmatnya baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pada hari tersebut tetap baginda Nabi Muhammad meminta pertolongan kepada kita semua ialah hadirin. Maka memujilah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam zikir menyebut nama baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, karena kita semuanya mengetahui bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. يعني قصي ساعة كم يلدن 46 في مجلس من المجالس جمعنا الله عز وجل سيدنا الحبيب زين بن سمت الفائدة يعطيكم في هذا الوقت المبارك. فتكلم الحيودين في المسبعات الواردة عن الإمام الغزالي، قال أن هذه الأذكار لو أن الإنسان جاء بها في اليوم لا غنته عن كل الأذكار.